Subhanallah, majlis yang jarang-jarang kita dengar iaitu majlis apresiasi dakwah OKU 2023 dan kita bersama dengan dua orang insan ini yang akan akan berkongsi iaitu pengerusi Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Faqih iaitu Dr. Syarmizi Muhammad Rashid dan juga Puan Zaharatu Sofia Muhammad Amir Abbas merupakan Setiausaha Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Faqih. Selamat datang. Dan saya difahamkan orang yang sebelah saya ni adalah pernah muncul di TV Hijrah tahun 2012 sampai 2014-15 macam tu ya. Program apa tu? Program 30 minit Ustaz Don. Merupakan jurubahasa. Jurubahasa isyarat. Jurubahasa isyarat. Mungkin kalau kata saya cakap ni doktor boleh buat tak untuk pengenalan? Sempena dengan ulang tahun ke-10 penubuhan Yayasan Faqih tahun ini, Yayasan Faqih akan menganjurkan majlis apresiasi dakwah OKU. Dan tujuan utamanya adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hero-hero yang tidak didendang dalam kalangan aktivis dakwah OKU. Laju juga dia buat. Dan penganjuran turut bersempena dengan sambutan Hari OKU sedunia pada 3 Disember setiap tahun. Luar biasa, ya Allah. Doktor, mungkin boleh kongsikanlah apa antara matlamat dan perjuangan Yayasan Faqih? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana sudi menjemput Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Yayasan Faqih untuk sama-sama dalam untuk memaklumkan berkaitan dengan program kami yang kami akan adakan iaitu Majlis Apresiasi Dakwah OKU MADU 2023. Untuk makluman tuan, Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa atau dikenali sebagai Yayasan Faqih merupakan sebuah yayasan NGO yang berdaftar di bawah ROS, ditubuhkan sejak tahun 2013. Tujuan utama Yayasan Faqih ini adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada golongan OKU itu untuk mendapatkan pendidikan Al-Quran dan dakwah kepada mereka. Luar biasa. Dan banyak program yang kita lakukanlah kepada golongan OKU, pelbagai kategori, sama ada golongan pekak, golongan masalah pembelajaran seperti autism, Down syndrome, cerebral palsy, golongan masalah penglihatan dan sebagainya. Dan selain itu juga di bawah Yayasan Faqih kita ada satu madrasah OKU. Madrasah OKU. Di mana madrasah OKU ini kita membuka kelas pendidikan Al-Quran kepada anak-anak OKU. Dan di samping itu juga kita mengadakan pelbagai program dakwah, contohnya seperti kursus dakwah tanpa suara, program Quran untuk golongan orang pekak dan sebagainya, di mana kita memberi ruang dan peluang kepada golongan OKU ini untuk dekat dengan agama, insya-Allah. Ya Allah, luar biasa. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan Allah angkat darjat mereka-mereka yang terlibat dalam majlis apresiasi dakwah OKU ni. Mungkin apa antara asbab utama yang mendorong majlis ini dilaksanakan? Okey, majlis atau dikenali sebagai MADU ni, MADU 2023 atau dikenali sebagai Majlis Aspirasi Dakwah OKU ni, sebenarnya untuk makluman dalam kalangan OKU ni kita ada pendakwah-pendakwah dan di sinilah kita menggunakan ruang dan peluang sempena Hari OKU sedunia kita meraihkan pendakwah-pendakwah yang telah menjalankan kerja dakwah kepada golongan OKU. Dan pendakwah itu bukan saja dalam kalangan OKU itu saja, tetapi ada juga pendakwah daripada golongan tipikal seperti kita yang berusaha mengorbankan masa, wang ringgit dan tenaga dalam memberi ruang dan peluang kepada golongan OKU untuk dekat dengan agama. Jadi kita menggunakanlah peluang ini untuk meraihkan insan-insan yang dikatakan sebagai unsung hero, untuk kata memberi penghargaanlah kepada mereka supaya mereka lebih sentiasa beristiqamah dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan OKU. Masya-Allah, terima kasih doktor. Ini juga antara unsung hero yang kita nak raikan mudah-mudahan pada malam esok, dan juga Puan Sofia juga antara salah seorang dia hero yang kita nak ketengahkan. Jadi mungkin boleh kongsikan perincian program. Jadi insya-Allah Majlis Apresiasi Dakwah OKU 2023 ini kita adakan sempena ulang tahun Yayasan Faqih. Dan insya-Allah esok kita akan berlangsung kiranya di Majestic Hall Port Dickson. Untuk masyarakat awam boleh ikuti kami secara live di Facebook Yayasan Faqih. Jadi saya ceritakan sedikit. Sila saya nak dengar.
tentang penerima-penerima anugerahnya. Alhamdulillah, semua sekali ada 18 penerima anugerah dari pelbagai kategori ketidakupayaan dari seluruh Malaysia. Jadi esok Alhamdulillah kita akan himpunkan mereka di bawah satu bumbung untuk kita sama-sama kenal. Inilah dia wira-wira tidak didendang. Yang mungkin sebelum ni kita pernah hanya dengar namanya atau mungkin kita tidak pernah kenal pun. Jadi esok insya-Allah kita akan dapat bersua muka dan ramai yang sebenarnya banyak sekali jasa mereka. Kalau nak tahu lebih lanjut, perlulah ikuti kami secara live esok di Facebook Yayasan Faqih dan YouTube Yayasan Faqih. Jadi kiranya esok ada 6 kategori kesemuanya. Kategori pertama adalah kategori inspirasi dakwah OKU dan kita ada kategori pempengaruh dakwah OKU. Masya-Allah, kita ada kategori muallim Quran OKU, sukarelawan dakwah OKU, aktivis dakwah OKU dan anugerah utamanya tokoh dakwah OKU. Masya-Allah. Tapi tak bolehlah bagi tahu pemenang dia. Tak boleh. Tak boleh ni. Hei, jangan tanya, tunggu besoklah. Yang kan masa boleh ditanya. Lagi apa antara pengisian dan mungkin boleh kongsikan apa antara liku-liku perjalanan untuk mengangkat martabat pendakwa-pendakwa OKU ni? Ya, jadi kiranya mereka ini kalau kita lihat kami yang menjadi urus setia, kebanyakan yang tipikal, maknanya orang normal kan. Jadi bila kita melihat mereka yang berjuang ni, masya-Allah, ada yang maknanya dengan keadaan mereka tu. Ya, dengan keadaan mereka tu, tapi semangatnya, masya-Allah, semangatnya membuatkan kita rasa malu kalau kita tidak berusaha lebih sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pendakwah hebat sebenarnya. Mungkin doktor boleh sebut satu dua mungkin contoh yang mereka tu memang berdakwah dengan keadaan serba apa yang Allah berikan, kita nampak sebagai dugaan tapi mereka tak nampak sebagai dugaan. Mereka lagi hebat memperjuangkan dakwah mereka. Kalau kita tengok macam seperti golongan orang pekak, walaupun kita tengok mereka tak boleh mendengar, tetapi kita tengok mereka mampu membaca Al-Quran, mampu menyampaikan Al-Quran dan malah mampu mengajak golongan mereka itu untuk dekat dengan agama. Sama juga kita melihat ada setengah yang kita lihat baru ni viral, iaitu walaupun dia terlantar kan, dia mengalami masalah iaitu tidak boleh bangun, hanya terlantar saja, tapi kita tengok masya-Allah walaupun begitu dia mampu mengajar Al-Quran bukan saja kepada OKU tetapi kepada golongan tipikal yang lain. Inilah sebenarnya kita nak meraihkan para pendakwah dan golongan-golongan asatizah yang dalam kalangan OKU dan juga sebenarnya ada dalam kalangan tipikal itu sendiri kan, walaupun mereka tahu walaupun mereka tipikal sempurna macam kita, tetapi mereka ada kesedaran, ada jiwa untuk menyampaikan ilmu agama itu kepada golongan OKU itu sendiri, kerana OKU ada di mana-mana dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim menyampaikan ajaran agama, sebab kita khawatir mana tahu di akhirat nanti Allah persoalkan kenapa kita tidak memberi pendidikan, kita tidak memberi ruang dan peluang kepada golongan OKU ini untuk dekat dengan agama. Masya-Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah itu adalah tanggungjawab kita semua untuk mengajak orang kepada kebaikan Subhanallah. Mungkin saya nak bagi peluang kepada Puan Sofia dan juga doktor, tapi saya mulakan dengan Puan Sofia dulu. Apa antara harapan peribadi dan juga harapan Yayasan Faqih terhadap program ini? Salah satu hashtag kami untuk Majlis Apresiasi Dakwah OKU ni, dakwah yang tidak dirindui. Dakwah yang tidak dirindui. Kerana dari dulu OKU satunya selalu dilihat sebagai komuniti minoriti kan, dan bila kita duduk di Yayasan Faqih ni kita selalu berdepan dengan situasi dakwah melibatkan OKU kerana orang selalu rasa OKU dan agama tu adalah dua perkara asing. Sedangkan OKU juga ialah kita sendiri kan, kita sendiri tercari-cari siapa Tuhan kita kan. Betul. Dan begitu juga untuk OKU sebenarnya. Betul juga Puan. Barangkali mereka pun ada persoalan kenapa aku diberikan dugaan sebegini. Mereka menghadapi persoalan kehidupan lebih kuat daripada kita kan. Betul sebenarnya. Kesulitan mereka lebih hebat kan. Jadi sebenarnya jadi tugas kita juga untuk bersama-sama mereka dan itulah yang saya katakan dakwah yang tidak dirindui itu kerana mungkin ramai yang masih kurang cakna, dan saya berharap selepas berlangsung Majlis Apresiasi Dakwah OKU ini, insya-Allah dia tidak lagi menjadi
dakwah yang tidak dirindui. Pasti akan jadi dakwah yang dirindui. Kena tukar hashtag lah tahun depan ya. Kena datang selalu kat TV Hijrah tu. Dan mungkin doktor juga boleh kongsikan apa harapan doktor untuk program ini, kenapa ia dilaksanakan sedemikian rupa untuk mertabatkan pendakwah-pendakwah yang melibatkan orang-orang OKU. Sebenarnya kalau kita tahu bahawa kehadiran OKU itu memang satu ujian buat dirinya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi aspek positif, OKU itu adalah sebenarnya adalah satu anugerah buat kita semua. Kerana dengan kehadiran OKU ini adalah merupakan satu usaha buat kita untuk kita meraih saham pahala, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan program ini juga dapat memberi manfaat dan kesedaran juga kepada masyarakat bahawa ada golongan yang perlu diberikan perhatian dan ada golongan yang perlu dicakna mereka untuk mereka kenal kepada Sang Pencipta. Baik. Jadi doktor bantu saya sekejap. Saya nak seru semua orang dah datang ni untuk buat isyarat tu. Boleh, saya nak ajak dia orang datang. Baik, kepada semua sila hadir kepada program besok, semua yang dijemput sahaja, iaitu program itu pada 3 Disember bertempat di Majestic Hall dan boleh tonton kami secara live di Facebook Yayasan Fakih. Alhamdulillah. Tahniah doktor. Terima kasih banyak doktor. Dan insya-Allah kita akan bereaksi kembali lepas ini. Kita doakan semoga majlis besok berjalan dengan lancar dan dirahmati Allah semestinya. Kita kembali lepas ini. Kita minum kopi sekejap.